Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya bedah-bedu, ya bedah-bedu, kecewa lagilah geng-geng penebuk atap kali ini. Kecewa lagi, ya bedah-bedu. Itu tajuk daripada safudin.com.net, ditulis oleh Safudin Husin. Ya bedah-bedu, tak nampaknya lepas lagi lah. Di sebalik desakan masih kedengaran supaya mahukan meletak jawatan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, nampaknya bertegas enggan tunduk kepada apa jua tekanan. Katanya pihak yang ingin menjatuhkannya perlu menunggu 3 tahun akan datang ketika masa pemilihan UMNO diadakan. Zahid Hamidi yang juga adalah timbalan Perdana Menteri berkata, pihak terbabit haruslah menghormati sistem demokrasi dalam parti sekiranya mau berhasrat menukar kepimpinannya. Menurut beliau, ketika ini ada suara mendesak kepimpinan parti ditukar. Namun pada masa yang sama, ada pihak lain yang pula menyokongnya, seperti yang disuarakan dalam Solidariti Wanita UMNO yang mempertahankan Presiden UMNO yang diadakan di Ibu Negara pada semalam, iaitu pada ketika sebelum artikel ini dikeluarkan. Katanya, tetapi kalau berhajat sama ada orang dalam yang dipengaruhi oleh orang luar untuk menukar kepimpinan, maka tunggulah UMNO mengadakan pemilihan semula 3 tahun akan datang. Itu katanya selepas beliau merasmikan sebuah program di Johor Bahru. Dengan kenyataan itu, atau lebih tepat penegasan itu, bermakna Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur daripada jawatannya. Biar apapun, biar apa dan bagaimana sekalipun desakan yang timbul, keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini yang disifatkan sebagai tamparan kedua kepada UMNO selepas keputusan PRU yang lalu, itu disifatkan sebagai tamparan kedua yang paling teruklah dalam UMNO. Kerana UMNO, ya memang betul, UMNO kalah teruk ketika PRN yang lalu. Daripada 100 lebih yang mereka ikut bertanding, hanya berapa saja yang mereka menang? 18 agaknya kalau tak silap saya. Jadi memang teruklah. Tapi ia jelas tidak mampu menggoncang kedudukan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Beliau akan terus mempertahankan jawatannya sehingga habis penggal. Malah seolah-olah mencabar jika ada pihak yang mau menjatuhkannya agar berlawan dengannya dalam pemilihan UMNO untuk 3 tahun yang akan datang. Dalam senario ini, kalau kita perhatikan, yang kuat mendesak Zahid Hamidi agar berundur bukanlah daripada kalangan dalam kepimpinan UMNO. Mereka di dalam UMNO, terutama kepimpinan tertinggi, boleh dikatakan masih solid berdiri bersama dengan menyokong kepimpinannya. Yang kuat mendesak adalah mereka yang berada di luar UMNO, bukan entiti dalam kepimpinan, dan dua dalam UMNO baru-baru ini yang telah diluncutkan jawatan daripada JLC. Maksud desakan itu adalah jelas, yaitu apabila Zahid Hamidi berjaya diundurkan, ia seterusnya digunakan untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim dengan cara membawa UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Mudah kata, agenda mendesak Zahid Hamidi berundur adalah agenda penebuk atap
untuk menjatuhkan kerajaan dan mewujudkan sebuah kerajaan baru yang lain. Siapa kerajaan baru itu? Tentulah sudah boleh dijangka. Tentulah sudah boleh dijangka dengan mudah oleh kita semua. Maukah kita si gagal jadi presiden, menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Aduh, siapa itu? Tetapi dengan penegasan, Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur, malah memberi bayangan akan mempertahankan lagi jawatannya dalam pemilihan UMNO 3 tahun akan datang. Maka kecewa dan kecundang lagi lah geng-geng impian daripada geng-geng penebuk atap tersebut. Ya, bedo. Yang penting kekalkan Anwar sehingga habis penggal. Nak jatuhkan kerajaan, tunggu PRU 16 akan datang. Ditulis oleh Sabuddin Hussein 26 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sudah sampai masanya untuk tindakan tegas perlu diambil terhadap Hadi Awang. 28 Ogos 2023 daripada Sabuddin Hussein, sabuddin.com.net. Menurut laporan Presiden PAS, Hadi Awang sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman untuk disiasat dan diambil keterangan berhubung ucapannya ketika berkempen dalam PRK Simpang Jeram Johor yang berlangsung sekarang ini. Kali ini siasatan itu berkaitan satu ucapannya yang mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Hadi dilaporkan berkata kuasa lembaga pengampunan yang ada di negara ini adalah tidak selari dengan ajaran Islam. Kata beliau, pihak yang sepatutnya berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Sebelum ini Hadi juga pernah dipanggil memberi keterangan kepada pihak polis susulan kenyataannya yang didakwa berbaur perkauman mengenai amalan rasuah di negara ini. Kita tentu faham apabila Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan ini, sasarannya tidak lain ialah Anwar Ibrahim. Ialah terhadap Anwar Ibrahim yang telah diberi pengampunan oleh lembaga tersebut pada 2018 yang lalu. Terlihat Hadi benar-benar tidak puas hati dan sakit hati terhadap Anwar yang kini telah berjaya menjadi Perdana Menteri pada sekarang ini. Tidak cukup dengan setiap hari meratib kerajaan perpaduan pimpinan Anwar akan tumbang bila saja ada individu yang timbun, seperti ketika PRN atau PRK yang sedang berlangsung di Johor sekarang. Beliau kini nampaknya cuba pula mempertikaikan status pengampunan yang diterima oleh Anwar. Tujuannya ialah semata-mata untuk menggambarkan Anwar ini tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri kerana tidak pernah diampunkan oleh keluarga mangsa yang terkait jenayah dengannya. Relaxlah Tuan Guru, relaxlah. Seseorang yang tinggi agama kena selalu bersangka baik. Itu kan, berjiwa tenang dan tidak bersarang dengki. Jangan dengki yang keterlaluan di dalam hati. Disebabkan sakit hati dan bencinya yang keterlaluan itu, Hadi sampai tidak sadar bahawa tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan itu bermakna beliau sedang mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong yang mengetuai lembaga itu. Hadi Awang lupa agaknya, ataupun dia buat lupa, sengaja nak buat isu supaya lebih lah kot. Tak tahulah. Di peringkat negeri, lembaga pengampunan juga diketuai oleh sultan atau raja masing-masing. Dengan itu, ucapan Hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan tersebut selain petanda tidak hormat kepada raja-raja, juga melanggar garis merah 3R yang dilarang oleh pihak polis daripada sesiapa juga memperkatakannya secara terbuka. Adakah Hadi dalam hal ini secara sengaja mau mencabar polis? Kalau Hadi mau menjatuhkan Anwar atau kerajaan sekarang, kerana benci atau sakit hatinya yang tak terkawal,
Dengan keberadaan pengurusi PH itu sebagai Perdana Menteri, beliau sebaiknya membanyak beristighfar dan percaya kepada qada dan qadar. Tak perlulah hari-hari memanjat dinding untuk menebut atap bagi menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya, tunggulah sampai PR16 akan datang untuk berbuat demikian. Ketika berucap pula, janganlah tunjukkan sangat perasaan sakit hati dan benci kepada Anwar. Itu buat malu dengan anak cucu saja dibuatnya. Apapun meneliti tingkah laku dan ucapan politik Hadi Awang sejak daripada dulu hingga sekarang, banyak daripadanya adalah bersifat melampau, membahaya dan kepada perpaduan dan boleh dikira sebagai satu ancaman kepada Malaysia yang aman, sejahtera dan harmoni. Daripada amanat Hadi yang kontroversi sehinggalah kepada banyak tafsiran agama yang dibuatnya lebih bermotifkan politik kepartian dan bertujuan menyemai kebencian terhadap mereka yang tidak sejiwa. Sekarang pula dengan mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Agong, ini adalah petanda beliau kini semakin bahaya jika perbuatannya dibiarkan terus berleluasa. Hanya kerana politik, benci dan sakit hati, Hadi nampaknya sanggup melakukan apa saja demi memuaskan rasa dalam hatinya, tanpa kompromi lagi. Sudah sampai masa sebenarnya untuk pihak berkuasa mesti mengambil tindakan sewajarnya terhadap Hadi Awang agar perbuatan dan ucapannya yang sering melampau serta berbahaya itu terhenti setakat ini saja. Ditulis oleh Sabuddin Husin, 27 Ogos 2023, diterbitkan di sabuddin.com.net. Sila maklum bahwa ini adalah pendapat daripada penulis dan bukan pendapat daripada channel ini, The Twin TV. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.